Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 40 ayat tadabbur keuangan Islam dan bisnes patuh syariah semasa. Kita masih lagi pada bab yang ke-6, sambungan muka surat yang ke-61. Muka surat 61 paling bawah sekali, iaitu dosa memakan harta anak yatim. Kita tengok apa yang diletakkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Dosa memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim secara zalim hukumnya berdosa besar. Muka surat yang ke-62, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ayat ni cukup dengan takhwif, iaitu ancaman yang sangat dahsyat. Bila mana Allah Ta'ala kata innama ya'kuluna fi butunihim nara, apa yang dimakan itu sebenarnya sedang memasukkan api ke dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan disentuh kulit mereka itu dengan api neraka yang menyala-nyala. Sebab tu kalau tengok antara surah yang mendetailkan neraka apa yang akan dihumban kepada mereka yang makan harta anak yatim ni, ianya ialah neraka saqar. Seperti mana yang disebut dalam surah Al-Muddathir. Allah Ta'ala sebut ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Allah Ta'ala kata, malaikat bertanya, penjaga neraka tanya, kenapa kamu semua dihumban dalam neraka saqar? Pertama dia jawab, lam naku minal musallin, kami bukan daripada orang yang salat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami juga bukan daripada kalangan orang yang beri makan dan beri perhatian pada orang miskin. Para ulama memasukkan antara yang dimaksudkan dengan miskin situ ialah anak yatim, walaupun umum. Sebab kalau kita tengok neraka saqar ni, api dia akan menyambar kulit manusia. Sebab tu manusia ni disebut juga dengan nama bashar selain daripada insan. Insan kerana manusia ni ada penyakit pelupa. Bashar kerana manusia ini mempunyai organ kulit yang paling besar. Kita ni organ paling besar kita kulit. Sebab kulit meliputi semua organ dalaman. Semua ni daripada kepala sampai ke kaki ni semua diliputi oleh kulit. Sebab tu disebut dengan bashar. Sebab tu kalau kita perhati ayat-ayat Quran yang menyebut tentang bashar, biasanya dia akan datang ancaman neraka yang jenis menyambar kulit. Sebab bashar tu maksudnya ialah kulit.
Sebab tu antara doa yang Nabi ajar bila mana kita bergerak nak pergi ke masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Panjang doa tu. Doa tu riwayat Imam Ahmad. Satu bahagian pada doa tu, waj'al fi bashari nura. Jadikanlah kulit kami bercahaya. Salah satu daripada 4 doa itu. Minta supaya kulit ni jadi cahaya, bukanlah kulit ni menjadi ruang untuk api neraka menyambar. Manakala dalam hadis pula, kita tengok dalam buku daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi 7 hal yang membinasakan. Ini 7 dosa besar. Top 7 ni. Daripada dosa-dosa besar yang sangat bahaya. Bila mana satu orang terjebak melakukan dosa ni ialah dosa yang balasan api neraka dia tu dahsyat. Qalu ya Rasulullah, sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Apa dia 7 tu? Yang pertama, asyirku billah. Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Syirik ni kalau kita tengok disebut dalam surah Luqman, bila mana Luqman pesan pada anak dia, inna syirka la zulmun azim. Ketahuilah kesyirikan itu kezaliman yang besar. Sebab apa syirik disebut sebagai zalim? Pertama kena faham dulu makna zalim. Zalim definisi mudah, kita letak benda tak kena tempat, itu disebutkan zalim. Sepatutnya baju yang singkat dipakai oleh orang yang tubuh kecil, tapi orang tubuh besar pakai. Itu zalim. Itu zalim. Dalam masa yang sama, dia terkena pada bab tidak menutup aurat dengan sempurna. Itu zalim. Okay. Jadi bila mana sebut zalim, syirik itu zalim yang besar. Kerana apa? Kerana pertama, syirik itu kita telah menghargai benda lain selain pada Allah Ta'ala. Kita tidak memberikan hak uluhiyah kepada Allah Jalla Jalaluh. Tidak memberi hak pihak yang paling terbaik dan terutama untuk diibadahi, iaitu Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba kita pergi angkat benda lain. Dan syirik ni dia cukup licik dan cukup teknikal, ruang-ruang dia tu rumit untuk kita lihat. Sebab zaman kita, bila mana Nabi sebut inna likulli ummatin sanamun, Nabi kata setiap daripada umat itu ada berhala. Wa sanamun li hadhihi al-ummah, adapun berhala bagi umat ini ialah ad-darahim wad dananir, dirham dan dinar. Hadis itu kalau kita tengok, Nabi isyarat kepada kita keberhalaan yang paling besar akan menimpa umat Nabi Muhammad ialah ideologi materialistik. Segala apa mesti akan dibuat atas tindak tanduk material. Kerana apa dia ni cakap lembut? Kerana kita sedang menerima klien yang mampu bayar mahal. Sebab tu kena cakap lembut. Itu ruang keberhalaan yang tidak disedari. Sebab sembah berhala jenis patung ni mungkin tak berlaku pada zaman kita. Tapi yang mungkin berlaku ialah buat baik kerana ada bayaran di belakangnya. Bukan buat baik kerana nakkan redha Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua dalam hadis sebut wasihru, pelaku sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, dan orang yang membunuh manusia lain yang diharamkan membunuhnya melainkan izin pada Allah Ta'ala. Orang yang berhak dibunuh boleh dibunuh, yang tak boleh dibunuh tak boleh dibunuh, melukakannya pun tak boleh. Tuan-tuan tengok hari ni berita, satu orang kerabat diraja di sebuah negeri, muda, umur 20 tahun, dihadapkan ke mahkamah kerana mencederakan satu orang pekerja buruh binaan yang usia 40-an. Orang highlight berita tu kerana apa? Kerana lagak pergi mahkamah tu macam tak salah. Tak tahulah dia salah ke tak, tapi cara dia tu dengan potongan rambut dia, saya tengok video viral tu, mungkin dia rasa dia kerabat diraja. Kerabat ni mai pada bahasa Arab, qarabah, yang bermaksud orang-orang dekat. Orang-orang dekat. Jadi muda, tambah dengan muda ni ego dia semacam sikit. Umur 20-an. Tapi kalau betul lah dia bersalah,
Tak kira dia datang pada kerabat tertinggi ke, kerabat terendah ke, melukai manusia tanpa sebab tak boleh. Bukan manusia, haiwan, tumbuhan pun tak boleh. Kita saja-saja patahkan pokok tak boleh. Tak boleh. Saja-saja. Melainkan ada keperluan. Kalau dia menghalangi laluan orang, kalau pokok-pokok tu boleh menyebabkan susah orang nak lalu, boleh menyebabkan berlakunya kemalangan kerana semak kawasan tu, itu ada keperluan. Tapi kalau tak ada keperluan, saja-saja dah elok, dia teduh, dia jadi tempat berteduh setengah-setengah haiwan, menjadi sumber makanan setengah-setengah haiwan, saja-saja kita potong. Dalam hadis Nabi sebut, sawwabahullahu wajhahu ilan nar. Tuhan hadapkan muka dia ke bahang api neraka. Tu patahkan pokok tanpa sebab. Ini patahkan, lukakan orang. Apatah lagi bunuh. Wa aklur riba, pemakan riba. Ini lagi dahsyat. Sebab dosa riba pada zaman kita ni, riba tu telah di-rebrandkan dengan nama-nama lain sehingga mengelirukan. Banyak orang terperangkap. Orang yang terlibat dengan riba, ada beberapa sudut yang kita kena tengok. Pertama, kalau dia tak tahu benda tu riba, dia terperangkap. Yang ni kita tak katalah dia pemakan riba secara total. Mungkin sebahagian kita pun macam tu. Bila mana kita terlibat dengan transaksi jual beli, tambah sekarang yang online ni, yang pay later pun semua ni, tak kira lah platform apa pun, kebanyakannya yang pay later ni masih lagi belum jelas isu riba ke tak riba. Tapi dengan sebab dia guna perkataan-perkataan yang pelik, yang kita tak biasa dan kita tak faham, akhirnya kita terkeliru dan terperangkap, kita pun apply benda tu. Kita pun mohon sebab kita nak beli satu barang, kita tak mampu, tapi kita nak sangat benda tu, akhirnya kita beli dengan kaedah pay later. Kita pula jenis culah, jenis tak bayar on time. Jadi adalah tambahan-tambahan bayaran bila mana kita tak ikut due date dia tu. Yang tambahan-tambahan tu memerangkap kita. Takut-takut terkena dalam riba. Yang tu kena hati-hati. Jadi ada dua sudut kena tengok. Pertama sekali, pihak pemerintah yang membenarkan pihak-pihak yang buat transaksi jual beli ni, kalau dia dapat kelulusan daripada badan autoriti kena ada kecaknaan dan keprihatinan. Kalau betul tak nak rakyat, orang kebanyakan terjebak dengan riba, dia kena serius lambat. Yang kata ada riba, beritahu ada riba. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam hadis Nabi sebut, pemimpin yang adil ini mendapat naungan Allah di padang mahsyar. Pemimpin yang adil ni dahsyat. Tuan-tuan tengok sejarah pemimpin-pemimpin adil dalam kalangan tokoh-tokoh Islam ni, biasanya bukan daripada kalangan orang yang merintah lama biasa. Tuan-tuan jangan duk tengok siapa merintah lama tak adil tu. Tak payah, kita tak cerita yang tu. Saya nak sebut je dulu. Okay. Tuan-tuan tengok Umar Al-Khattab. Tuan-tuan tengok Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan tengok Umar bin Abdul Aziz. Mereka tak merintah sampai 30 tahun, 40 tahun. Sebab sikap dia sukakan keadilan, ada orang tak suka pada dia. Biasanya akan dijatuhkan dan akan digulingkan. Biasanya lah orang-orang yang jujur tidak akan lama bertahan memegang kuasa. Itu lumrah alam. Cuma akan datanglah islah tu akan datang. Tuan-tuan tengok negara Mesir ketika mana diperintah oleh Dr. Mursi, tak lama pun, tak sampai 3 tahun digulingkan, dan kawan tu pun dah meninggal dah. Usaha-usaha dia nak buat benda-benda baik tergantung banyak. Kerana apa? Kerana tak mampu dan tak sempat nak baiki kerosakan yang ada, tapi telah difitnah, digulingkan. Cuma nak sebutnya ialah antara kerja pemimpin juga ialah memastikan rakyat yang berada di bawah kepimpinan dia tidak terjebak dengan riba. Sebab kita kena tengok realistik punya keadaan. Orang zaman kita ni, dia bukan nak makan riba. Walaupun dia bukan orang yang jenis jaga semayang elok, bukan orang yang akhlak elok sangat, tapi sebut riba, dia tak berapa nak ambil. Yang jadi terambil kerana apa? Kerana penggunaan perkataan itulah. Yang menjadi bangsa bukan hanya orang-orang yang kebanyakan, orang yang kaki masjid pun jadi mangsa kerana penggunaan istilah riba tu telah ditukar nama. Jadi ini ruang yang kita kena
banyak-banyak minta pada Allah Ta'ala, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, supaya Tuhan pelihara kita daripada terjebak benda-benda ni. Sebab dia satu ruang yang tertutup sekarang. Seterusnya Nabi sebut wa aklu malil yatim, dan juga orang yang makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahf, orang yang lari daripada medan perang. Wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan orang yang menuduh wanita beriman berzina. Para ulama sebut untuk dosa yang ketujuh tu, qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita beriman berzina. Ia juga ter-apply ataupun dijalankan kepada menuduh lelaki telah mencabuli dia pun sekali orang tu. Sebab zaman kita ni macam-macam. Zaman kita ni kadang-kadang yang banyak kes ialah perempuan. Sebab kita kena tahu, antara gangguan-gangguan seksual yang tidak dipandang serius pada zaman kita ni ialah lelaki-lelaki juga dikacau. Yang ni tak dipandang serius. Tuan-tuan kena tahu, perempuan dikacau normal lah. Orang akan ambil serius benda tu. Tambah-tambah kalau kita tengok kes-kes setengah-setengah tempat kena kacau dengan warga asing apa semua. Oh, kita ni serius. Baguslah yang tu. Yang tu yang bagus. Tapi antara benda yang juga perlu dilihat pada zaman sekarang, yang cuba dilihat sebagai normal, lelaki dikacau. Dekat mana lelaki dikacau, tuan-tuan? Dikacau oleh perempuan yang tidak menutup aurat dengan baik. Dia dikacau hakikatnya. Walaupun perempuan tu tak panggil dia, tapi dia tu jadi jiwa kacau hari tu. Balik rumah dia menung je panjang. Orang dalam rumah tanya, apa hal menung sangat? Tengok apa hari ni? Dia telah dikacau hakikatnya. Dikacau. Itu permulaan. Sebelum daripada dikacau dengan kacau-kacau yang lain lah. Cuma nak sebut itu juga ruang-ruang yang perlu dilihat dengan zaman yang penuh fitnah ni. Memakan harta anak yatim hukumnya berdosa besar. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan, memakan harta anak yatim secara zalim, kelak perutnya pada hari kiamat, pada hari akhirat akan dimakan oleh api neraka. Demikian pendapat ahli sunnah dan Allah menunaikan janjinya. Umum. Memang orang yang makan harta anak yatim mendapat ancaman neraka yang sangat dahsyat. Muka surat 63. Permasalahan. Jika penjaganya miskin atau fakir, bolehkah mereka mengambil harta anak yatim? Yang terima amanah jaga anak yatim ni, terutama anak yatim daripada family terdekat. Allah Ta'ala berfirman surah Al-An'am ayat 152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim melainkan dengan cara yang terbaik. Yang ni kena hati-hati. Orang yang terima hak penjagaan anak yatim, terutamanya daripada kalangan pak menakan apa semua, minggu lepas kita dah sebut, bila mana berlaku saja kematian yang menyebabkan ada anak-anak yang masih lagi belum baligh, kehilangan bapanya, kematian bapa ataupun kematian kedua-duanya sekali, yang paling berhak sekali ambil hak penjagaan ialah adik-beradik kepada ayahnya, adik-beradik lelaki pada ayah dia, pak menakan belah ayah dulu. Kalau tak ada adik-beradik lelaki, kembali kepada mak menakan yang adik-beradik dengan ayah dia. Kalau tak ada, baru berpindah kepada belah mak dia. Cuma zaman kita ni orang ada alternatif, orang hantar rumah anak yatim lah. Kalau nak hantar rumah anak yatim pun, urusan nak hantar, urusan ambil tahu keadaan dia di rumah anak yatim pun tertakluk kepada pak menakan dia yang masih hidup ataupun mak menakan dia yang masih hidup. Dan juga kita kena tahu, cerita harta anak yatim ni, antara benda yang kita terlepas pandang juga ialah mak dia sendiri yang menerima amanah hak pusaka daripada pihak yang agihkan harta pusaka tu. Ni harta bahagian anak dia yang belum balik lagi ni. Dengan sebab ayah dia meninggal, anak dia dapat bahagian harta. Dua bahagian, asabah kalau orang belajar dalam bahagian pusaka. Saya ada pengalaman. Bukan pengalaman sajalah, kawan cerita. Dia cerita pengalaman dia. Dia jadi pegawai di pusat koreksional di Melaka. Tapi tempat tu, penjara tu ialah penjara perempuan, bukan penjara lelaki, perempuan. Jadi dia telah ditugaskan untuk
konsult dan juga kondak satu orang banduan yang duduk dalam jail tu, perempuan, dia ni sel akhir, dia ni bakal dijatuhi hukuman gantung. Kes apa tak tahulah, saya pun tak ingat, cerita lama dah. Jadi antara peluang yang diberi oleh pihak penjara ialah dipanggil anak kepada perempuan itu. Anak kepada perempuan. Panggil balik, bercakap, berilah peluang untuk dia bercakap dengan mak dia. Jadi pihak penjara pun panggil, dapat jejak, akhirnya jumpa, bagi ruang bercakap. Bila mana bercakap, anak dia tidak menunjukkan respon yang baik nak bercakap dengan mak dia. Bahkan anak dia nampak macam agresif, anak dia nampak macam nak marah, tak puas hati. Kawan saya ni dia pegawai agama di penjara. Dia cerita, dia kata tak pernah pengalaman dia jaga ataupun dia bekerja ni, dia berhadapan dengan situasi ni. Situasi yang macam mana? Ketika mana mak dia cuba nak bercakap dengan anak dia, mak dia kata, cakaplah sesuatu. Tak tahu, tak ada talking point nak cakap, tak tahu nak cakap apa. Datang, aku tengok hang tengok aku. Dia macam anak tu menyimpan sesuatu, ada benda tak puas hati dengan mak dia. Akhirnya anak dia kata, nak cakap apa? Dia kata, cakaplah, panggil mak ke apa. Okay. Yang tuan-tuan dengar ni ialah satu benda yang sangat dahsyat. Anak dia kata apa? Nak cakap satu benda. Dia kata, kalau sekiranya dibangkitkan di padang mahsyar nanti, anak dia kata, dan Tuhan menjatuhkan hukuman kepada kamu, tak panggil mak, sebagai ahli neraka, aku orang yang bersetuju. Oh dahsyat, tak tahu buat apa tu. Anak dia kata lagu tu, kalau Tuhan takdir hang jadi ahli neraka, aku antara yang bersetuju dengan keputusan Tuhan. Bila mana dia kena kata-kata tu dekat anak dia, dia jadi meracau, histeria perempuan tu. Akhirnya dia bawa masuk balik ke dalam sel. Tinggal berapa hari lagi dah dia nak kena hukuman gantung. Sepanjang konsult oleh pegawai agama ni tidak memberi respon yang baik, suruh zikir pun tak jalan, suruh tu pun tak jalan. Dia kena kata-kata anak dia tu, dia kira macam kiamat awal dah bagi dia. Tapi dia kata dahsyat. Biasanya kita bawa family di sel akhir ni, untuk bantuan sel akhir, sampai pada keputusan nak kena gantung ni, habis dah kot, cerita-cerita lama dah habis. Tapi anak dia dahsyat, anak lelaki dahsyat. Cuma antara benda yang dia sempat tanya kepada pihak yang menguruskan, mak dia ni telah menggunakan harta milik anak dia sampai habis untuk benda yang tak sepatutnya, termasuklah untuk buat kerja jahat. Sebab mak dia ni dimasukkan ke penjara kerana disabitkan hukuman membunuh satu orang menggunakan senjata tumpul. Mak dia bunuh orang dengan hempak orang tu, dia hempas atas muka orang yang dia bunuh tu dengan tong gas yang masih penuh lagi. Oh dahsyat. Orang perempuan buat kerja macam tu brutal lah. Boleh buat kerja macam tu, dahsyat. Sebab tu anak dia kata, kalau Tuhan setuju hang jadi ahli neraka, aku antara yang bersetuju. Jarang anak menyimpan. Anak lelaki dia jarang. Kalau anak perempuan maybe emosi. Ni anak lelaki. Cuma nak katanya, harta dia telah habis, licin, kerana dapat mak ni. Jaga-jaga benda tu. Itu benda yang kita boleh ambil pengajaran. Ni cerita real di Malaysia, tapi dah 5-6 tahun yang lepas. Okay. Jadi dia meracau, sampailah ke proses gantung pun dia meracau. Dia tak dapat beri kerjasama, tak dapat sebutlah kalimah-kalimah yang baik ni, melainkan dia meratap, melainkan dia mencela diri dia. Okay. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, diturunkan ayat ini kepada penjaga anak yatim, iaitu surah An-Nisa ayat yang ke-6. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. Sesiapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri daripada memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Boleh ambil harta yang ada pada milik anak yatim tersebut untuk kita bela dia, untuk kita berikan kecukupan pada dia, untuk kita uruskan keperluan dia, boleh.
Kalau kita guna, tak apa, tapi dengan kadar yang sepatutnya. Jangan guna untuk benda-benda yang lebih daripada keperluan kita. Guna boleh, tapi berpada-pada. Para fuqaha berkata, jika penjaganya seorang yang fakir atau miskin, maka bagi mereka dua pilihan. Pertama, makan sama seperti anak yatim itu makan. Kedua, makan dengan kadar keperluan sahaja. Maknanya boleh makan sedikit, banyak, tapi anak yatim tu pun kena dapat sama macam kita makan. Jangan dibeza-bezakan makanan itu. Para ulama juga berbeza pendapat, adakah perlu dipulangkan semula jika penjaganya telah memiliki harta sendiri? Maka terdapat dua pandangan mengenainya. Pertama, tidak perlu dipulangkan kerana ia adalah keperluan penjaga seperti mana pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'i. Tak perlu pulang balik harta tu. Pendapat tersebut mengharuskan memakan harta anak yatim tanpa memulangkannya semula. Adapun pendapat kedua sebaliknya. Tapi biasa orang kita dah jaga, tak pulang kot. Tak ingat dah kira berapa. Tapi kalau kita kembangkan harta dia, itu lebih baik. Yang tu kita akan tengok muka surat 64 tu. Suruhan mengembangkan harta anak yatim. Tidak dijadikan harta anak yatim itu statik, kurang je, tak bertambah. Secara umumnya Islam menggalakkan penjaga harta anak yatim mengembangkan harta tersebut agar tidak dihabiskan semata-mata membayar zakat sahaja. Macam zaman kita ni masuk koperasi apa semua, buat pelaburan apalah. Umar Al-Khattab berkata, anna Umar bin Al-Khattab qala ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha az-zakah. Niagakan atau kembangkanlah harta anak yatim agar tidak habis dimakan ataupun dikeluarkan zakat. Itu yang terbaik. Harta faraid milik anak yatim harus dan dibolehkan untuk diurus niagakan oleh wali sekiranya harta tersebut melebihi had nisab yang wajib dikenakan zakat. Ini bagi mengelakkan harta tersebut daripada berkurang dari tahun ke tahun disebabkan bayaran zakat. Namun begitu, wali perlu menjamin harta tersebut daripada hilang disebabkan pelaburan yang merugikan. Demikian juga sekiranya nilai harta tersebut kurang daripada nilai nisab wajib zakat, maka sebaliknya harta tersebut dimasukkan ke dalam akaun tetap ataupun fixed deposit atau tabung haji. Maknanya dia sudah dikelola oleh tempat yang disimpan duit. Dia sendiri dah yang akan keluarkan zakat dan dia sendirilah yang akan kembangkan. Elakkan melabur harta anak yatim yang berakhir dengan lebur dan lesap begitu saja. Maknanya simpan pada tempat-tempat yang memang terpercayalah. Jangan ada guna harta anak yatim tu untuk join MLM pula. MLM ni banyak scam. Ataupun apa-apa sajalah produk-produk keuangan yang tak jelas. Cuma nak sebutnya ialah di zaman yang ketandusan orang jujur. Bukan tak ada, tandus, tak ramai. Bila mana kita bincang bab pengurusan harta anak yatim ni, ia bukan benda yang mudah. Dan mungkin kalau dibuat statistik, kita akan tengok tara mana pengurusan harta anak yatim. Sebab kita kena tahu, pengurusan harta pusaka saja di negara kita ni 60-70 bilion tak selesai. Termasuklah dalam tu harta anak yatim sekali. Sebab harta pusaka automatik dalam tu ialah harta anak yatim. Ada sekali lah tu. Ada pihak yang dah ambil, ada pihak yang buat tak tahu dah ambil, ada pihak yang lesakkan, macam-macam. Tukar nama secara tak ikut peraturan dan tak ikut undang-undang, menzalimi orang. Jadi hati-hati sebab ancaman tentang pemakan harta anak yatim ni dahsyat. Sebab Nabi senaraikan daripada 7 dosa besar. Bab yang ketujuh, suruhan bekerja dan mencari rezeki. Muka surat 66. Firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik.
dan sebahagian daripada apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat, padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu kalau diberikan kepada kamu, kecuali dengan memejamkan mata padanya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat 267 surah Al-Baqarah perintah untuk rolling harta yang Tuhan telah lalukan kepada kita sebagai pemiliknya, mengembangkan harta dengan cara kita olah macam-macam mana pun. Maknanya kalau kita ada tanah kebun, usahakanlah tanaman-tanaman yang baik di kebun itu. Kalau kita ada duit yang agak banyak, jadikanlah duit tu duduk pada tempat pelaburan yang baik, untung pada pelaburan tu digunakan pada benda-benda yang baik. Nah, jadi ini saranan daripada Al-Quran. Sebab tu tak salah kepada orang Islam ni untuk ada harta. Yang salahnya ada harta, dia urus dengan cara tak betul, ataupun dia dapat harta tu dengan cara yang tidak syar'i. Huraian ayat tak perlu, sebab umum dah. Kita pergi pada muka surat 67 tu, surahan dan kelebihan bekerja. Suruhan dan kelebihan bekerja. Islam melarang seseorang menganggur sedangkan dia mampu bekerja. Itu dulu yang utama. Melarang menganggur sedangkan dia mampu bekerja. Maknanya orang yang ada kemampuan, buatlah sedaya mana yang dia mampu, walaupun pada benda-benda yang ringkas. Apatah lagi jika sudah berumah tangga, padahal seorang lelaki wajib menafkahi isteri dan anak-anaknya. Daripada Abdullah bin Amr, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut. Seseorang itu cukup dikatakan berdosa jika dia melalaikan orang yang wajib diberi nafkah. Saya bila mana baca bab ni, teringat ada satu orang dia buat live FB juga live TikTok, jual baju bandel orang pada Kelantan pada waktu PKP dulu, waktu zaman Covid dulu. Sebab orang-orang yang berniaga ni memang antara yang sangat terkesan. Tengah-tengah dia live tu, ada orang masuk komen minta bantuan supaya diberikan sikitlah duit sebab dia susah waktu Covid. Dia susah waktu Covid. Okay. Jadi yang dok buat live tu, dia pun susah juga. Okay. Dia pun beri satu link, dia tunjuk melalui satu lagi telefon dia tengah live tu, satu link daripada Shopee. Tadi dah bunyi dah Shopee. Okay. Satu link daripada Shopee, ada orang buat perkhidmatan jual batu sungai. Batu sungai. Dia pun kata, dia kata kita kalau kita nak memajukan diri, kita bukan masuk live orang minta derma situ, minta derma sini. Kita buat sesuatu. Kita melakukan sesuatu. Dia pun tunjuk link. Orang tu jual batu sungai. Jumlah yang sudah terjual batu sungai 3,000 lebih. Batu sungai tu antara RM15 sampai RM70 dengan macam-macam kegunaan. Ada orang beli kerana nak buat tungku orang pantang beranak. Ada orang beli kerana nak buat hiasan. Tapi kerja dia pergi, mungkin dia ni orang duduk dekat dengan sungai lah kot. Dia pilih batu-batu yang cantik, lepas tu dia jual. Dia pun jual batu, ambil batu je daripada sungai, jual. Tu saja. Dan ada orang yang nak guna batu sungai untuk letak dekat kawasan perkuburan apa semua. Jadi dia letak range antara RM15 ke RM70. Dan telah terjual sel dia tu 3,000 lebih. Free of charge, dia ambil je. Tuhan tak suruh bayar batu dalam sungai tu. Ambil, bersihkan dan jual. Cuma kena gubah-gubah sikit lah. Janganlah ambil yang belum ambil gambar. Memang orang tak beli ya. Kena bersih-bersih sikit, kena buat bagi cantik, bagi nampak benda tu menarik, orang akan beli. Sebab zaman kita ni memang macam tu. Kalau tuan-tuan tengok kan, zaman kita ni zaman orang banyak beli barang online. Sebab tu kedai-kedai makan, walaupun tak ramai orang, kadang-kadang makanan habis sebab orang pick up ataupun orang beli makanan. Sebab tu zaman sekarang dia tak boleh berpada dengan kaedah tradisional semata-mata, tunggu orang datang. Memang kena ikut arus perdana.
kena promote melalui media sosial ni. Orang yang ada kemahiran masak, orang yang ada kemahiran itu ini, benda-benda simple je. Tuan tak tengok kan, kalau belah-belah pantai barat apa semua. Kawan saya cerita ni, kawan junior waktu belajar. Dia ni taklah duduk di lapangan kerja masjid apa semua ni, sebab dia duduk di ibu kota ni, dia buat kerja-kerja yang gaya-gaya orang muda lah. Okay. Kerja dia apa tuan-tuan? Kerja dia tolong beratur untuk beli makanan untuk orang. Dia tak beli pun makanan tu, dia tolong beratur untuk orang. Saya tanya berapa income? 4 ke 5 ribu tolong beratur untuk orang. Makanan saja? Tak juga dia kata. Yang time banyak ialah beratur time waktu iPhone keluar. Dia tolong beratur je. Dia pakai telefon biasa je. Dia tolong beratur untuk orang yang gila nak beli benda tu. Sebab orang tak sempat nak pergi, tolong beratur. Upah beratur 2-300. Tengok pada barang yang dia beli. Dia kata dia sudah buat komuniti, geng-geng tolong order untuk orang. Dia duduk di KL, lepas tu dia buat komuniti dengan kawan-kawan Jordan kami juga lah, yang duduk belah Penang, tolong beratur order nasi kandar orang. Tu pun beratur boleh. Kerja simple, tolong beratur. Tolong beratur, bukan tolong apa pun, tolong beratur, tolong order. Memang penat pun kerja tu, penat. Tapi nak katanya buat. Kena buat. Akhirnya dapat, tolong beratur. Lepas tu tak perlu hantar pun, hantar orang lain. Cuma tolong beratur, tolong ambil order apa semua. Kenalah bayar atas berapa bungkus tu, berapa persen. Dulu zaman Covid dulu ada orang yang buat runner ni, nasi kandar daripada Penang masuk ke Kedah, masuk ke Perlis. Adalah cah berapa nasi kandar yang kedai-kedai yang betul-betul kata apa, sur lah istilah dia. Kalau nasi kandar biasa-biasa maybe tak ramai orang order, tapi nasi kandar yang jenis, orang kata apa, yang jenis ada nama sikit. Dulu saya ingat di Kelantan ni, nasi air dingin, kalau tuan-tuan pernah dengar, nasi air dingin ni, kenapa panggil air dingin? Sebab nasi tu berasal daripada kampung air dingin, nasi belau air dingin nama dia. Nasi ni viral betul. Ada orang buat khidmat nasi ni, hantar ke airport Kota Baru. Dia bungkus siap-siap pukul 3-4 pagi, naik flight, first flight Kota Baru tu sampai KL. Sampai KL akan ada orang pick up balik. Kerja tu je. Yelah, kita sebut mudah kerja tu. Dia yang kena hadap jam, yang kena maki dengan penguat kuasa, langgar parking apa semua. Banyak juga. Cuma nak katanya, dia nampak ruang-ruang itu. Ruang-ruang boleh cari duit. Itu saja yang dia buat. Cuma nak sebutnya ialah orang, benda tu bagus, suruhan bekerja tu bagus. Tengok ada ruang, dia kerja. Tapi dia juga ujian kepada orang yang dapat duit banyak ni. Apa jadi pada dia? Iaitu dia seronok dapat duit banyak ni, akhirnya salat pun cuai, slow. Ini sebab nak kejar order ni. Nak jadi tukang beratur dia tu kan. Kadang-kadang sampai 2 waktu salat jadi tukang beratur. Sebab nak beratur kedai ni, nak beratur kedai ni pula. Itu saja. Tapi benda tu bagus, tapi jangan sampai menggadaikan prinsip-prinsip ibadah tu. Jangan jadi orang yang ambil mudah lampak tu. Okay. Kemudian kita tengok muka surat yang ke-67. Dia sebut, dia kata, keutamaan nafkah bagi keluarga serta dosa bagi orang yang melalaikan dan menahan nafkah untuk mereka. Nafkah kepada keluarga itu lebih afdal berbanding sedekah yang hukumnya hanya sunat. Sebab tu mencari nafkah ni ialah satu benda yang besar dan berat bagi seorang lelaki bila mana dia sudah berkeluarga. Cabaran-cabaran yang dia kena buat. Sebab tu kalau tuan-tuan pernah tengok cerita Alibaba Bujang Lapuk kan, yang malah kerja tu, yang isteri dia suruh cari kayu api tu. Zaman tu mungkin cari kayu api rasa macam lekeh lah. Tuan-tuan tahu sekarang kayu api ada harga. Sebab saya tengok ada orang share dekat media sosial ni, geng-geng yang gila camping ni, geng-geng kaki camping, suka berkemah, hujung minggu je berkemah. Kadang-kadang tak sempat hujung minggu, tengah minggu berkemah. Yang belah-belah kata apa, yang belah-belah KL mana-mana, Johor ke mana-mana ni, dia orang suka berkemah.
Jadi alat-alat camping tu dia akan beli siap-siap sebelum masuk ke site camping tu. Antara alat camping yang juga dicari ialah longgokkan kayu api. Mahal tau. Selonggok kayu api 50 sekarang. Kayu api tu saja, kayu api untuk bakar apa semua tu. Yang jenis malat, minat camping, duit ada, dia beli kayu api, beli kayu api tu. Kayu api tu dibeli. Dilonggok-longgokkan, diberkah elok-elok, buat sebekas-bekas, dijual. Dengan harga saya rasa RM50 mahal. Mahal tu. Sebab kayu biasa je, kayu pada pokok rambutan macam tu je yang dia guna. Tapi nak katanya ada benda-benda yang dulu orang tengok macam tak ada nilai. Kita zaman kita budak-budak setakat cari kayu api ni dah nampak macam kerja kemas. Sekarang kayu api pun demand tinggi. Orang buat kayu, orang cari kayu api boleh belagak depan orang kerja makan gaji sekarang. Orang tengok aku cari kayu api. Sehari 200 dapat. 4 berkah 200 dah. Taklah dapat 200 secara direct, mungkin adalah kos-kos yang dia kena kerak tu. Tapi nak dapat 100 hari tu dia boleh dapat. Dia boleh dapat. Kerana kerja-kerja seperti itu. Dia hanya supply. Okay, jadi itu ialah kehendak zaman yang berbeza-beza zaman kita ni. Dinukilkan daripada Urwah bin Zubair dalam riwayat Al-Baihaqi, beliau berkata, seburuk-buruk perkara dalam dunia ini ialah pengangguran. Pengangguran. Maknanya kena usaha. Tuan-tuan, kalau kita tengok negara kita ni antara kadar pengangguran yang meningkat lah. Dia taklah teruk, tapi dia meningkat. Kerana mungkin kebiasaan diselesakan dan dimewahkan menyebabkan jiwa kurang adventure. Jadi dia tak rasa nak orang kata apa, berpenat-penat. Saya waktu belajar di Jordan ni, antara benda yang kita boleh tengok struggle-nya orang-orang lelaki di Jordan ni untuk kerja. Sebab di Jordan ni peluang kerja tidak sebesar dan seluas di Malaysia. Tuan-tuan, kalau nak jumpa orang ada PhD jual kopi pialan, ya, di Jordan ada. Sangat ramai seperti itu. Ada satu orang budak muda jual kopi tarik macam orang kata apa, bangsal kecil macam tu lah, macam basikal boleh tarik tu. Nak kata dia ni desperate, dia jual kopi biasa macam tu je. Dia tampal dekat orang kata apa, dekat cermin basikal yang dia tarik tu, yang ada dapur air panas apa semua tu. Dia tampal result keputusan universiti dia. Straight, orang kata apa, result yang bagus, master. Jual kopi. Itu nak kata tempat-tempat orang, dia lagi struggle. Kita beri laluan azan dulu. Okey. Kesimpulannya daripada suruhan dan kelebihan bekerja ni, kita kena ambil tahu keadaan sekeliling dan realiti jugalah untuk bekerja ni. Tak dapat dinafikan. Ada orang yang menganggur kerana dia malas, tapi ada orang yang terpaksa menjadi penganggur kerana suasana yang menutup. Ini tak dapat dinafikan. Untuk zaman kita ni, setengah-setengah tempat kerana cengkaman sistem dunia ataupun cengkaman kapitalis pada setengah-setengah keadaan, mengakibatkan ada orang yang bukan dia tak nak maju, dia tersangkut pada beberapa level kerana ruang tu tak terbuka di tempat. Macam saya cerita tadi yang di Jordan tu, itulah keadaan dia. Kalau kita tengok suasana yang menyedihkan, saya sendiri pernah tengok satu orang tokoh ulama dia, tokoh ulama dah meninggal pun dalam bidang tafsir, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dia ni kalau datang Malaysia, saya duk agak full profesor, memang mesti akan dapat. Tapi waktu dia duduk di Jordan, dia ni orang Palestin. Dia menyewa sampailah dia pencen jadi pensyarah di universiti. Tidak ada kenderaan, tak boleh beli kereta pun. Dan dia telah dilayan sebagai satu orang yang tak selayaknya dengan kedudukan dia. Sebab dia ni telah dicop sebagai pihak pengganas oleh bahagian keselamatan di Jordan sebab kelantangan daripada isu Palestin. Sebab dia ni antara yang sezaman dengan Abdullah Azzam waktu mereka awal kebangkitan Palestin dululah. Jadi dia meninggal. Ada orang beri tawaran untuk dia datang Malaysia, tapi dia jenis orang yang memang
nak menghabiskan usia dia di tempat tu, sebab dia ni orang yang banyak melazimi benda-benda yang daripada ibadah lah dari segi bacaan Quran. Tapi antara kerja yang dia buat ialah dia tulis buku. Banyak buku dia tulis. Cuma saya rasa agak kurang seronok bila mana ada sebahagian penterjemah buku beliau di Malaysia ni tak maklumkan kepada dia buku dia terjemah. Sepatutnya dia ada hak untuk dapat royalty buku dia. Tapi ada orang siap cetak dan buku tu agak famous jugalah di negara kita ni. Tapi saya pernah tanya Syekh waktu dia hidup, tahu tak buku Syekh ni ada orang terjemah? Dia kata tak ada orang beritahu apa. Kawan ni yang terbit buku tu kaya raya dah pun, atas hasil usaha orang. Yalah, ulama tu pun dah mati dah pun, dah meninggal. Cuma adalah usaha nak bawa datang Malaysia, dia mengajar sini, tapi dia jenis orang yang tak nak. Dia jenis orang yang dia kata dia dah tua dah, dia nak habiskan masa dia dengan masjid ni je. Dia memang ulang alik masjid. Cuma saya tengok sampailah ke dia wafat, dia bukan orang yang nakkan kepada kemewahan sangatlah. Itu ialah kedudukan tempat tu menyebabkan dia. Bukan dia orang yang tak berusaha, tapi suasana setengah-setengah tempat. Jadi kita berusahalah setakat yang kita mampu, dan bila mana kita tak dapat seperti mana tempat-tempat lain, mungkin itulah bahagian pahala yang Tuhan nak beri pada setengah-setengah orang dengan kehidupan yang setara itu sahaja. Kita berpada situ untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung muka surat yang ke-68 pada minggu depan. Tugas seorang pekerja, muka surat yang ke-68. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.